أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama dan selamanya setinggi syukur sama-sama kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah masih memberi ruang dan juga peluang kepada kita sehingga ke malam ini, malam ke-24 daripada Ramadan. Allah masih kurniakan kepada kita nikmat sihat, nikmat lapang. Allah masih berikan peluang kepada kita untuk hidup. Nikmat hidup ni sebenarnya sangat-sangat dikehendaki oleh mereka yang berada di alam barzakh, mereka yang berada di alam kubur. Kalaulah boleh kita tanya kepada mereka yang sudah mati, tuan-tuan, apa yang mereka mahu, nescaya jawapan mereka, tuan-tuan, mereka nak hidup. Nah, tuan-tuan tengok dalam Quran, ibu-ibu tengok dalam Quran, belum mati lagi, baru hampir mati, di ambang sakaratul maut, tengah nazak, dia kata fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Baru nak mati, tengah nazak tu, minta ya Allah tangguh sat kematian aku. Berapa lama dia hidup atas dunia, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, tiba-tiba sampai saat nak mati tu, dia kata wahai Allah tangguh sat kematian aku ni, bagi masa sikit lagi wahai Allah. Tuan-tuan, pasal apa? Dia nak hidup lagi, tuan-tuan, dia nak hidup lagi, ibu-ibu. Sebab fa asaddaqa wa ankum minas salihin. Dia kata wahai Allah, aku nak balik, aku nak ambil peluang ni, aku nak bersedekah dan aku nak termasuk dalam kalangan orang soleh. Ni nikmat ni, tuan-tuan, nikmat yang sangat dikehendaki oleh orang yang sudah meninggal dunia. Nikmat hidup, tuan-tuan, nikmat ni ada kat kita, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Maka manfaatlah sebaik mungkin nikmat ni. Mudah-mudahan dapat kita bawa segala pahala amalan kita dijadikan bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di satu masa yang pasti, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata kullu nafsin za'iqatul maut. Itu janji Allah. Tuan-tuan, semalam tengok satu berita orang share dalam FB. Satu orang hamba Allah di sebelah Baling, kan, tak jauh dengan kampung saya, kan, saya Sydney, dia Berlin, tak jauh, kan, no, belah Baling. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, Masjid Intan Syafinas, saya pernah pergi masjid ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak jauh dengan Pondok Lanai. Satu orang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, lepas dia bagi salam, solat sunat tarawih yang ke-20, tuan-tuan, maka dia jatuh terus. Dan tuan-tuan, pada ketika tu, tuan-tuan, mereka dah ajak dia mengucap, dan akhirnya qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada apa-apa tanda pun, cuma hari tu kata isteri dia terangin nak pergi buka puasa di masjid.
Biasa dia tak buka puasa di masjid. Kata anak-anak dia, perasan ayah ni sallallahu alaihi Muhammad kebelakangan ni banyak kurang bercakap berbanding biasa. Yang tu je tuan-tuan, biasanya yang tu lepas meninggal. Macam kita lah tuan-tuan, esok pagi tengok dia kata tengok cara ni macam malam tadi, malam Al-Qadar, macam tu lah. Dah lepas dah tuan-tuan baru perasan. No, padan dah malam tadi tidur tak main. Kan, baru perasan, oh rugi dah kita. Nampak, bila dah tak ada dah tuan-tuan baru duk perasan. Sama bila dah meninggal dah ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, baru duk perasan tanda-tanda pelik sebelum daripada tu. Tuan-tuan, dia dan bagi salam. Saya baca kisah yang di-share tu, dia dan bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Tuan-tuan, indahnya dia tuan-tuan, meninggal dalam masjid, meninggal tengah solat, baru lepas bagi salam solat sunat tarawih tuan-tuan, meninggal dalam bulan Ramadan. Masya Allah tuan-tuan. Nah, orang tanya isteri dia, Allah sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, apa rahsia dia? Apa rahsia dia tuan-tuan? Kata isterinya, antaranya Allah sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, dia ni antara orang yang suka qiyam, orang yang bangkit tahajud tuan-tuan di rumah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, hak tak mai qiyamul lail, buat tak mai tu sangka baik buat di rumah. Kan? Buat kat sini. Tak ada terus. Tak ada terus. Kan ada setengah orang dia kata apa dok buat benda jemaah qiyamul lail ni bid'ah. Dia kira bid'ah belaka. Kan, kalau jenis kemas duk seorang-seorang di rumah boleh buat, tak apa. Kan, ni duk seorang-seorang di rumah tak boleh buat. Bila orang buat jemaah, dia kata bid'ah tuan-tuan. Kacau. No, kita tumpang semangat tuan-tuan. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, orang lain mai, ustaz mai buat qiyamul lail contohnya tuan-tuan. Tumpang semangat. Kita di rumah tuan-tuan, nak bangkit sahur pun puas gerak. Nak bangkit makan song pun tak faham sahur ni. Nak bangkit makan sok pun puas gerak ibu-ibu. Tak? Angguk dia macam takut seriau. Kan? Lagi tak siap hidang tak gerak. Dia punya sayang sungguh kat lelaki dia. Lagi tak siap hidang atas meja, tapi gerak lelaki tu. Dia kata buang karen ni ustaz, kalau gerak pun tak bangkit. Kan? Kita nak bangkit makan sok, nak bangkit makan tu pun payah tuan-tuan sekalian. Apatah lagi nak bangkit untuk tahajud. Nah, ni 10 malam yang terakhir ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya main masjid ni, imam semangat satu macam tuan. Kan? Kalau orang tembak mercung bola pun tak dengar. Kan? Imam punya semangat satu macam. Kalau suruh saya naik jadi imam pun seriau. Saya duk kata kira PA sistem surau ni kira kemah. Kalau surau lain tuan-tuan, piak lah. Cara ni memang piak lah tuan-tuan. Kan? Memang. Masjid saya dulu satu ketika saya pernah khutbah. Taklah PA sistem macam ni tuan-tuan. Tu nak bak tu, kata kemah tu, PA sistem ni. Tengah khutbah, berasak wire. Nak abang kata kalau PA sistem tak betul-betul kemas tuan-tuan, berasak wire, bekat bangkit kelang kabut. Masjid tak masjid tuan-tuan. Tengok berasak cerah. Silat-silat kata imam selera. Kan? Tu saya kata kemah masjid ni kemah. Allahumma salli ala Muhammad. Patutlah orang lelaki dia pun syahid awal. Dia pun luak awal, tahu luak. Kan? Rupanya dia pun dah kena cerekah tiap-tiap malam. Dia pun nak tidur tak boleh. Kan? Nak tidur je mana speaker main 20 telinga ni tuan-tuan. Kan? Imam dah tembak masuk. Muslimat ramai lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Tak apa tuan-tuan, ni mujahadah kita yang terakhir insya-Allah. Sebab Allah letak malam Al-Qadar itu di hujung-hujung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak tengok berapa ramai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar nakkan malam Al-Qadar ni. Macam kita orang duk bagi hadiah lah tuan-tuan. Ataupun kita ni masuk apa-apa pertandingan, kita masuk cabutan rezeki ke cabutan bertuah ke tuan-tuan. Kita duk tunggu tuan-tuan. Sebab grand prize dia umum last sekali.
hak hadiah utama tu last sekali tuan-tuan. Awal dia bagi ni nombor 10, nombor 9, dia turun. Kita pun duk tunggu tuan-tuan. Duk tunggu sampai habis, sampai hujung tuan-tuan. Sebab kita nak tawaran yang sangat istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah malam al-qadar. Yang Allah kata Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kata Allah, malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama aja, lebih daripada 1000 bulan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang betul-betul rindu untuk jumpa Ramadan, betul-betul rindu, tak tipu punya ni. Dia akan ada sampai malam ni, bahkan sampai akhir Ramadan. Ni orang yang betul-betul rindu. Hak awal-awal duduk dengar lagu Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Hak tu. Kalau geng hak jenis tiba-tiba Ramadan, hak tu bohong. Hak tu bohong. Dia tak sama. Kan? Ramadan tiba, seronok. Kalau tiba-tiba Ramadan, jenis ni tuan-tuan, dia terkejut Ramadan mah. Lah, Ramadan dah ustaz noh, dia buat pelik. Betul buat tanya, kena puasa kau ustaz? La ilaha illallah. Ni geng ni tak seronok jumpa Ramadan. Kita hanya dia seronok jumpa Ramadan. Malam ni malam 24 dah tuan-tuan. Ibu-ibu sekalian. Ramadan nak balik dah. Tinggal kita ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alangkah ruginya kalau kita tak rebut peluang tawaran yang paling istimewa, yang sangat istimewa, iaitulah malam Al-Qadar. Nabi suruh kita cari taharraw lailatul qadri min al-ashril awakhir min Ramadan. Kata Nabi, carilah malam Al-Qadar. Nabi suruh cari min al-ashril awakhir, daripada 10 malam yang terakhir, min Ramadan, daripada bulan Ramadan. 10 terakhir tu tuan-tuan ibu-ibu, malam ni malam 24 dah. Walaupun ada perkiraan pendapat daripada ulama, seandainya puasa hari Ahad, kemungkinan dia akan jatuh malam 29. Tapi bukan mu'tamad dah. Sebab Nabi sendiri tak bagi kata mu'tamad bilakah malam Al-Qadar. Sebab Allah nak suruh kita cari tuan-tuan sekalian, ibu-ibu sekalian. Kita ni kalaulah boleh tahu tuan-tuan, kita dapat malam Al-Qadar, rasanya silat-silat hari bulan maka tak sembahyang terus dah. Dapat Al-Qadar dah ustaz, 83 tahun 4 bulan tak sembahyang apa hari. Sebab tu rahsia. Kalaulah Nabi kata kat sahabat, Nabi habaq kat sahabat, mu'tamad malam Al-Qadar tu malam 27, walaupun tu antara pendapat masyhur. Sebab saya sendirilah duduk di kampung dulu ni, musalla ala Muhammad, dulu punya dia bukan cerita macam lah ada kedai RM2 dah. Dulu punya cerita nak buat pelita ni kena pergi tebang pokok buluh. Kena pergi duk korek lubang sendiri. Nak buat pelita ni, tuang minyak gas masuk. Minyak gas ni kalau tanya budak lah pun tak tahu minyak gas tu apa dia. Kan? Minyak tanah, kok-kok dia tahu. Kok-kok dia tu pun tak silap tak tahu juga. Buat sumbu buh, nak buat pelita, nak buh depan rumah, nak buh keliling rumah. Tu zaman tu. Lah ni tuan-tuan pelita beli kedai RM2 dia. Mudah tak? Nak buh bila ni? Nak buh malam 27 lah. Malam 27 tu lah juga kalau ada makan paling sedap. Itu ya. Orang panggil malam 7 likur. Kan? Buh pelita keliling rumah, penuh rumah. Sampai ke jalan tu penuh. Salah tak buat macam tu? Tu soalan dia. Salah tak ada? Kalau orang ni orang buh lampu lit-lak tu tuan-tuan. Salah ke tak salah? Tak salah. Nak meraihkan tuan-tuan, seronok dengan Ramadan ni, nak raihkan 10 malam terakhir, Allahumma salli ala Muhammad, tak salah. Yang salah bila orang tanya, "Pak Long, awak buat pelita banyak sangat?" Dia kata, "Sagi takut malaikat turun tak nampak rumah." Hak tu salah. Hak tu salah. Dia ingat malaikat serupa dia. Sama kan? Terawih tak mai, duk buka langsir tingkap, duk berhati kot luar. Bini tanya, "Tengok apa tu bang?"
Dia kata tengok pokok sujud ke tak sujud. Kalau pokok tu boleh bercakap, dia kata hang gila. Nah, malaikat turun, tanazzalul malaikatu waruhu fi. Turun malaikat, kata Allah, tanazzalul malaikatu waruh. Turun malaikat, kata Allah, bersama dengan waruh, yakni malaikat Jibril alaihi salam. Biizni, yakni dengan izin Tuhan mereka. Biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan kita. Malaikat nak turun tengok hamba-hamba Allah ni pada malam tu, malam tuan-tuan, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Sebab tu sekurang-kurang kita menghidupkan malam, salat tarawih berjamaah, salat witir berjamaah. Tu kira sekurang-kurang qiyamul lail kita. Qiyamul lail ni lepas mayang isyak tu qiyamul lail lah. Yang tuan-tuan bangkit saya lagi duk buat tahajud apa semua tu tahajud. Nah, tahajud syarat kepada tidur dan juga termasuk qiyamul lail. Cuma bermula qiyamul lail tu lepas solat isyak. Sebab tu kata sekurang-kurang qiyamul lail, solat tarawih, solat witir berjamaah. Maka 10 malam terakhir ni tuan-tuan ibu-ibu, kalaulah dia akan ada satu malam kita akan rasa apa? Ish, rasa macam malas nak pi malam ni. Rasa macam tak apa sedap badan lah. Allah akan bagi ujian kat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau boleh, usahalah untuk mai. No, lawanlah nafsu malas kita tu untuk mai. No, kita takut hari yang kita dok rasa malas tu, hari yang kita dok rasa esok ada lagi. Kita takut malam tu besar kemungkinan boleh jadi malam Al-Qadar. Kita takut yang tu. No, kita dok main rasa tak larat, rasa malas, rasa letih tuan-tuan. Padahal kan banyak hari dah. Bukan banyak malam dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka azam betul-betul. No, untuk tak ponting solat tarawih dan juga witir di surau Al-Hidayah ni contohnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-lail. Nabi bila masuk aja 10 malam terakhir, Nabi hidupkan malam-malamnya. Wa aiqaza ahlahu, Nabi kejutkan ahli keluarga Nabi. Ni hak kata tadi ni, kata tadi ni hak kejut tu. Kan? Kalau kita nak kejut isteri ni nampak macam payah sikit ya. Sebab biasa isteri kejut kita. Tapi tak tahulah kot 10 malam terakhir ni boleh buat satu benda yang tak pernah kita buat. Kita pergi kejut isteri kita. Tapi susah, bini duk masak, kita nak qiyamul lail tuan-tuan. Ish, payah. Kebanyakannya lena. Nah, bini tengah masak kita duk berzikir tuan-tuan, payah. Bini tengah masak tuan-tuan kita duk istighfar minta ampun kepada Allah. Sebab waktu sahur tu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-17. Nah, surah Ali Imran ayat yang ke-17 Allah kata as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar, kata Allah. Pertama kata Allah as-sabirin, dan juga orang-orang yang sabar, yakni sabar dalam menjunjung perintah Allah. Tuan-tuan, nak junjung perintah Allah ni kena sabar. Nak semayang sabar tak? Sabar. Kalau tak sabar tuan-tuan, potong dah tu imam tadi. No, lambat sangat tu imam. Kita potong dulu tuan-tuan. Pasal apa? Tak sabar. Tu imam baca kunut nazilah, kita ketak kepala lutut dah tuan-tuan. Bila nak turun tak? Gagah semayang tak boleh cakap kan? Kalau tidak dia cakap dah dengan kawan sebelah. Hang rasa apa aku rasa? Contohlah kan. Sebab tak boleh cakap. Sebab tu Allah ba'ala Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hari itu kata Allah, yakni hari balik kepada Allah nanti. Nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut mereka.
kami meteri mulut mereka. Ni mulut hadut cakap tak dunia. Balik ke Allah, mulut ni Allah kata kami kunci. Tak dunia mulut ni bercakap. Kadang-kadang waktu ustaz duk kuliah pun dia sembang. Kan? Ini bukan cerita Allah lah, cerita kuliah tu duk baca kitab. Kan? Tarik lansir tu tutup, kadang-kadang sembang, ibu-ibu belakang sembang, ustaz sampai kena teguk. Ustaz kata ibu-ibu belakang, kalau nak sembang, saya nak balik. Sampai kena kata macam tu. Cuma gagah dia tak jawab. Nak balik-balik. Gagah dia tak jawab. Rancak belakang. Kan? Amat-amat rancak. Kan? Mau tak rancak? Ustaz kuliah kitab seorang. Mereka belakang ramai. Forum. Tu yang rancak. Tu kata, kalau boleh cakap ni tuan-tuan, dia kira nak cakap. Pasal itu Nabi ajak wirid lepas subuh, wirid lepas maghrib. Nabi kata sebelum berkata-kata, sebelum bercakap, kata Nabi, baca ni, Allahumma ajirni minan nar 7 marrat, 7 kali, kata Nabi. Nabi abang lepas tu sebelum berkata-kata. Sebab kita ni, dia tak boleh tuan-tuan. Walaupun tadi baru jumpa kawan tu, tiba-tiba bagi salam, tengok kawan tu duduk sebelah, dia tanya tak? Awak lambat. Dia tanya tak? Nampak? Tu yang Nabi abang dengan duk cakap lagi. Baca dulu zikir ni, baca dulu wirid ni, baca dulu doa ni. Allahumma ajirni minan nar 7 marrat, 7 kali subuh, 7 kali maghrib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya kata dalam solat ni kita tak cakap pasal apa? Pasal kita tahu cakap dalam solat batal. Kalaulah tak batal, sembang cik kata apa? Dia komen tu imam tu tak tahu dia jadi juri tu imam tadi, tuan tengok. Si imam baca ni mau nada tinggi sikit lagi. Kan? Sebelah kata, derah dah tu. Dia sembang, tapi tak sembang pasal apa? Sembang batal. Tu je lah hukum dia. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Sebab tu Nabi kata ramai dalam neraka ni pasal apa? Ni. Pasal lidah, pasal mulut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bulan Ramadan, kalaulah kita puasa sekalipun, malam yada' qauladzur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji, perkataan dusta, masih bohong, masih menipu, masih menfitnah, kata Nabi. Ni duk cakap benda kotor bulan Ramadan. Kan? Wal amala bihi, dan dia tak meninggalkan perbuatan keji, masih ambil hak orang, masih buat zalim dengan orang, kan? Masih tidak jujur dengan orang. Falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tak berhajat nak menerima daripadanya meninggalkan makan dan minum. Yakni walaupun dia puasa, Allah tak berhajat nak menerima ibadah puasanya kalaulah dia masih mulut ni mengeluarkan kata-kata yang kotor, perbuatan masih melakukan yang keji, tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, kata Nabi. Berapa ramai orang yang berpuasa, dia tak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga sahaja. Sebab itu Jibril kata syaqi abdun, celaka satu orang manusia, adraka Ramadan fansalaqa minhu wa lam yughfar lahu. Celaka, kata Jibril, binasa, kata Jibril. Yakni satu orang yang Allah bagi dia peluang untuk dia berada dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Sehingga Ramadan berlalu dah, Ramadan dah balik dah, tuan-tuan, Ramadan dah pergi dah, tinggal dia lagi masih hidup. Orang ni Jibril kata celaka, binasa, kata Jibril. Sebab apa? Walam yughfar lahu, tak diampunkan dosa-dosanya. Ramadan bulan rahmat, Ramadan bulan keampunan, Ramadan itqum minan nar, Allah bebas daripada api neraka. Tiba-tiba ada manusia yang bertemu Ramadan sehingga berlalu Ramadan tapi dosanya Allah tak ampun. La ilaha illallah. Pasal apa? Boleh jadi pertamanya ada orang dia tak puasa dalam bulan Ramadan ni. Ada ke tak ada orang tak puasa ni? Orang panggil geng-geng Barkobar ni. Hak duk balun mi ahok bawah jambatan tu.
Nak, kita ni orang Melayu ni sallallahu Muhammad. Nak, dia tak puasa tak apa lagi, tapi kalau sebut beli mi ahok, telan tak lepas, dandan tak lepas. Kita pantang sebut babi. Walaupun dia tak puasa, macam curi ayam orang. Curi ayam orang, dia tak makan macam tu, dia sembelih dulu. Nampak? Walaupun dia curi, tapi dia sembelih dulu. Maknanya dia, bagi dia kalau tak sembelih, dia makan bangkai. Nak kata tak mengaji tu reti lah juga kan, tapi buat juga. Tambah hari ni kalau tak puasa, dia semakin mudah, dia boleh order online. Food Panda, Grab Food, telefonnya ataupun pakai apps yang ada, order, alamat mau tepat, nama tak apa, tak tepat pun, buah pi nama Tifu Huat. Siapa tahu? Tifu Huat. Bila kawan tu mentak kau rumah, ayah, tu lah lambai. Kita punya lidah ni cakap apa pun jadi. Tuan-tuan percaya, kita cakap dengan Cina, lidah kita akan ikut orang Cina. Kita cakap dengan India, lidah kita ikut orang India. Betul tak? Bukan India ikut kita. Betul ke tak betul? Lidah kita ni Allah bagi anugerah, Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan. Kita suka meraihkan orang lain. Dia boleh cakap macam Cina, tuan-tuan. Kawan tu pun dah tengok tak bawah rider tu kan. Dia ni nak kata kulit cerah, tak cerah, lebih kurang aku kan. Betul ke Cina? Lah hati tu duk fikir macam tu. Tak apa nak puas hati, tuan-tuan, nak tanya tak agama kan. Saya lagi tahu kata dia tu memang orang Islam, tak puasa, subahat pula entak makanan. Dia satu je nak test. Nak balik tu, tuan-tuan, kata kat dia, terima kasih Assalamualaikum. Confirm dia jawab Waalaikumsalam. Islam lah tu. Kita dia spontan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, confirm lah Islam lah tu kan. Saya nak abang cerita orang tak puasa ni memang ada. Tadi jumpa pula seorang yang saya jumpa tadi ni, sallallahu alaihi Muhammad, sedih. Umur ni kalau tengok umur tu, orang panggil Tok Wan lah. Orang panggil Tok Wan dah. Saya bawa kereta pergi repair di kedai Cina, tempat Cina tu kan. Kedai Melayu ni kita tak mau repair. Kan, pengalaman ni banyak sangat lah. Kadang-kadang kita pun kena repair sama. Hak faham-faham. Hak faham-faham lah. Sampai kita jadi pemain sama lagi. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Saya sampai. Ni kira kes kedua dah di kedai yang sama, tuan-tuan. Bila saya sampai, saya biasa saya tak pakai jubah macam ni, cuma saya pakai t-shirt, pakai seluar, lebih kurang seluar sekerat tu lah, bukan seluar pendek dah, seluar macam tablik duk pakai. Kopiah atas kepala. Depa duduk dalam kedai. Saya pun tak syok apa, tuan-tuan, tapi saya rasa ada something wrong. Bila kereta dia siap, dia pun keluar, tuan-tuan. Dia berjalan ke tepi tu. Macam jalan tepi-tepi tu. Pintu belah driver, dia terlupa nak tutup. Dia pergi belah pintu passenger. Dia buka pintu passenger, dia baling botol ayak ni masuk dalam kereta dia. Botol ayak apa ni? Botol ayak apa hang bawa turun pergi duduk dalam kedai tadi ni, hang duduk minum. Ni kata dah hang tak puasa satu hal, kemudian hang pergi duduk dalam kedai tu pula, hang tunjuk contoh atas elok dekat bangsa tu. Kalau satu masa orang hina orang Islam, orang persenda orang Islam, orang hina agama kita, hampa marah tak? Marah. Tapi punca tu main daripada siapa? Kita yang buka ruang, tuan-tuan sekalian, untuk orang hina agama kita. Hang tak puasa, hang pergi duduk dalam kedai ni, hang pergi duduk isap rokok. Dulu saya masuk isap rokok, tuan-tuan, nampak saya main kalut dia, pijak api rokok ni. Hak dah 50-an ke atas, tuan-tuan. Sebelah kedai kereta aksesori tu nombor ekor. Hak tu saya duk cerita dah pasal orang pitikam nombor kan. Dia sampai-sampai saya keluar kedai aksesori tu, dia pun terus motor tak berhenti. Pasal apa? Nampak kita ada kopiah atas kepala. Tapi duk tawah banyak kali, tak puas hati nak berhenti tak boleh. Dia kira nak tikam ke? Tikam ekor ni payah kena. Nak mudah tikam kepala susah kan. Tuan-tuan, ni tadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Memanglah dia malu dengan saya, tuan-tuan, tapi dia tak malu dengan Allah.
Allah nampak. Boleh jadi orang ni balik rumah tuan-tuan, dia puasa. Pasal itu Allah kata puasa ni satu ibadah. Ya Allah kata wa ana ajzi bi, aku yang akan balas, kata Allah. Tak nampak tuan-tuan, tak nampak. Hari tu di bazar Ramadan tu saya khutbah satu tempat, saya kata anak-anak muda, peniaga-peniaga yang berniaga di bazar Ramadan, nah, alhamdulillah, niaga tu sunnah, tapi ingat satu benda, tolonglah puasa. Sebab ada satu hamba Allah duk kipas ayam, bakar ayam ni, bakar ayam. Dia bakar ayam, logik kata asap kalau naik daripada ayam pergi ke atas, betul tak? Tapi yang peliknya tempat dia bakar ayam tu asap mai daripada tar, keluar mai ke atas tuan-tuan. Rupanya bawah meja ada orang duk pam bawah meja ni. La ilaha illallah. Kan bawah meja orang berniaga dia bawa plastik tutup depan kan, bawah tu boleh duduk orang. Ini anak muda tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu saya kata ada orang tak puasa Ramadan, plastik lain tak laku, plastik hitam laku. Sat-sat nampak balik rumah bawa plastik hitam. Bagi kita pun naik seriau kalau kedai bagi plastik hitam kuih, takut orang kata tak puasa. Tuan-tuan dirahmati Allah kan, ujian banyak bulan Ramadan ni tuan-tuan. Tu hak tak puasa kan, hak puasa ustaz alhamdulillah, tapi ada pula tak solat, tak semayang. Macam hari ni sallallahu ala Muhammad, hari Isnin, semalam hari apa? Hari Ahad, cuti. Cuti ni ada orang tidur daripada sahur, dia tidur tuan-tuan, no bangkit lagi 5 minit nak buka puasa. Pada orang kata pada orang tidur. Dia kata aku dengar lah radio itu ustaz abang tidur bulan Ramadan ni ibadah. Tang tu dia dengar, no, tang lain dia tak dengar. Betul lah tidur tu ibadah, betul. Betul lah. Anggap dia. Memang betul tidur tu ibadah kalau hang jaga, hang buat mungkar, hang buat dosa, hang buat maksiat. Tapi kalau hang tidur sampai tak semayang, dia tak jadi ibadah dah. No, subuh tak semayang, zuhur tak semayang, asar tak semayang, silap maghrib pun tak semayang. Dia bangkit tu bukan nak semayang, bangkit nak buka puasa. Sebab tu Ramadan ni kalau tuan-tuan tanya waktu maghrib, ramai orang boleh jawab pukul berapa. Tuan tanya maghrib pukul berapa, ramai boleh jawab ni. Jangan tanya hak hari ni, tanya hak ujung Ramadan pun boleh jawab. Kita lah buka puasa pukul berapa tuan-tuan? Lah Ramadan. Sini Kedah dah. Pukul berapa? 7.20? 7.20? 5. Tu dalil dia tuan-tuan tengok dah. Tu bukti dia, betul tak? Kalau bulan lain tak tengok tu, hak minggu depan tak tengok. Tengok hak hari ni ya. Ni tengok siap-siap dah minggu depan tu. Kan? Tu hebat Ramadan. Kan? Tunggu maghrib. Kan? Nanti maghrib. Bulan lain maghrib nanti dia pula. Tak nampak-nampak dia di pi mana. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah. Ada orang tuan-tuan macam tu. Dia kata ibadah, sebenarnya bukan ibadah tu kalau macam tu. Tu latihan nak jadi jenazah dah. Tidur tak habis-habis. Nak tunggu masak aja tuan-tuan. Nah. Sebab tu ada satu orang hamba Allah, dia boleh umum tuan-tuan. Dia ni pengikut ramai. Dia boleh umum, dia boleh abang, dia tak puasa. Sebab apa tak puasa? Pasal dia kata saya tak solat. Tak puasa sebab tak solat. Kalau saya tak solat, puasa pun sia-sia. Benda ni benda dosa, bukan dosa biasa, dosa besar. Boleh umum, boleh istihar. Tu yang Nabi kata sampai satu masa Allah, satu zaman orang ni buat dosa, Allah tutup dosa dia, tapi dia buka dosa dia. Dia cerita dosa dia dengan rasa bangga. Dia tak puasa tuan-tuan, dosa besar, dia boleh istighfar kata tak puasa. Sebab tak solat, dua dah tuan-tuan, dia istighfar, dua dosa besar dia istighfar. Maknanya dia bangga dengan dosa yang dia buat ni. Ibu-ibu sekalian, ayah-ayah sekalian, ni zaman semakin mencabar untuk kita. Zaman lah orang buat sesuatu dia nak viral. Ibu-ibu ayah-ayah tengok tu lagu raya hak baru. Saya cakap ni pasal dia record ni, dia tak buat live. Betul tak? Kalau dia live dia tak berani cakap kan. Kita tengok lagu raya hak baru. Hak duk
hak penari tu, hak penyanyi tu boleh ke? Hak penari tu, hak macam cacing kepanasan tu. Tengok ke tak? Macam nak baca Quran ni geng-geng ni. No? Allah bagi mereka ni kaya tuan-tuan. Tapi tu lah. No, bila kaya ni orang tegur tak mau dengar. Pakai songkok cantik dah, tapi bos singlet dengan singlet kecil, seluar kecil, menari macam cacing kepanasan. Apa nak jadi? Semua ni buat pasal seolah-olah minta dikecam. Sebab hari ni kalau kena kecam lagi hebat, lagi bagus. Sebab boleh viral. Bila boleh viral, dia punya rating dia naik, view dia naik, maka dia sampai target dia akan dapat bayaran. TikTok akan bayar, YouTube akan bayar, tuan-tuan sekalian. Tu yang hari ni tak pelik ibu-ibu orang pacak kamera macam ni, duduk tepi jalan, duduk menari seorang-seorang. Terkinja-kinja, terlompat-lompat, walaupun kadang-kadang tu isteri orang. Ni jaga-jaga ibu-ibu sekalian nak beli baju raya untuk puas raya Aidilfitri ni. No, kalau boleh belilah baju yang tidak mendedahkan aurat, belilah pakaian yang tidak menampakkan aurat. No, kalau boleh tanyalah pendapat suami sama, baju ni boleh ke tak boleh, sebab nak tanggung tu suami tu. Qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah. No, tolonglah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak suami pula kalau tak betul kenalah tegur. Kan? Sebab nanti kita nak kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, kenapa Allah tak ampunkan dosa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh jadi orang ni tuan-tuan, dia sombong, dia tak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi ajak satu doa kepada Sayyidatuna Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku ya Allah. Ibu-ibu yang cuti, adik-adik wanita yang cuti, tak boleh puasa ABC, Allah bagi cuti, boleh doa, boleh je doa. Contohnya doa yang Nabi ajak. Walaupun doa tu ambil daripada ayat Quran sekalipun, kan? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ayat Quran surah Al-Furqan. Nah, boleh dah baca, boleh sebagai doa, sebagai wirid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pun ayat Quran. Doa ayat Quran ni tolonglah semak balik tuan-tuan sekalian, ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang terlajak baca tak betul. Macam Rabbana la tuzigh qulubana, terlajak sampai jadi Rabbana la tuzigh qulubana. Kadang-kadang yang silap ni bukan tu imam aja, ustaz pun dia silap juga. Sebab tu kena rajin semak balik ayat Quran. No, sebab apa? Huruf ghain boleh jadi sampai ain. Rabbana la tuzigh qulubana. Pasal apa jadi tuzigh qulubana? Kalau tegur kadang-kadang orang tak selesa, tapi kena tegur juga. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqa, bukan yafqau. Ayat Quran. Saya Ustaz Fauzi dah. Boleh tanya Ustaz Fauzi, saya pun tak erti, saya tanya Ustaz Fauzi ke. Saya bukan erti sangat pun. No, saya tak erti, saya WhatsApp tanya, nak malu apa tanya orang. Tanya orang yang alim. Yafqahu, bukan yafqauhu. Kalau ada duk ajak anak-anak kita baca, tolong betulkan balik benda yang tak betul ni. No? Kadang ramai sebut yafqauhu, dia yafqahu. Tuan-tuan boleh rujuk balik. Nak tahu ayat berapa? Tanya anak-anak hafiz Quran kita lah. Nah, mereka lebih maklum lagi benda ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, baik, Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi tuan-tuan, Nabi kata hak pertama ni Allah tak ampun dosa.
Jumpa Ramadan sampai Ramadan balik Allah tak ampun dosa. Rugi golongan ni tuan-tuan. Ni ada masa lagi berbaki ni tuan-tuan. Munajatlah dengan Allah, mintalah ampun dengan Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa aku ya Allah. Ampunkan dosa-dosa aku ya Allah. Mintalah tuan-tuan, mintalah. Allah buka seluas-luasnya pintu syurga Allah untuk kita dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan. Jangan jadi orang yang sombong ibu-ibu sekalian. Ambillah peluang ni untuk mohon kemaafan, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta kalau ada dosa kita dengan mak ayah kita pun tuan-tuan ibu-ibu sekalian, inilah wali yang tidak didendangkan sebenarnya. Tak salah kita pergi cari tok-tok wali yang hebat-hebat, tapi jangan lupa wali yang berada dalam rumah kita, iaitulah mak dan ayah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Jibril kata apa tuan-tuan sekalian? Syaqiyya 'abdun adraka walidayh aw ahadahuma. Celakalah satu orang yang dia ada mak, dia ada ayah, atau ada salah seorang daripada keduanya. Mungkin ada mak sajalah ni, mungkin ada ayah sajalah ni, tapi dia tak boleh masuk syurga, kata Jibril. Celaka orang ni, kata Jibril. Sebab mak ayah ni pintu syurga untuk kita. Mak ayah ni pintu syurga untuk kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun kita ahli ibadah, kita kuat ibadah tuan-tuan ibu-ibu sekalian, tapi kita abaikan mak dan ayah kita. Kita lupa mak ayah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita duk sibuk dengan ibadah kita, kita jaga hubungan dengan orang lain tuan-tuan, tapi kita lupa mak ayah kita. Sampai ke hari ni ada orang yang ada mak ada ayah dah tak boleh balik, telefon pun tak tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salah satu daripada 3 golongan yang Allah tak pandang pada hari kiamat, kata Nabi, salah satu daripada 3 itu ialah aku walidayh, penderhaka kepada ibu dan ayah. Ibu dan ayah manusia, insan yang paling istimewa anugerah Allah kepada kita. Tuan-tuan ibu-ibu tengok satu orang anak, kalau dia jahat macam mana pun, sampai dia kena tangkap, masuk penjara, naik court, naik mahkamah tuan-tuan, jatuh hukuman, ayah dia, mak dia akan pi tuan-tuan. Katalah penjara jatuh hukuman gantung tuan-tuan, sementara dah habis nak boleh balik pi ke sel, pi ke lokap tuan-tuan, pi ke penjara, mereka ada peluang untuk jumpa. Waktu ni lah mak dia akan pi peluk anak dia tuan-tuan, ayah dia pi peluk anak dia, walaupun pada ketika tu anak ni busuk masa macam mana pun, mereka akan pi peluk anak mereka. Waktu anak-anak susah ni, mak dan ayah kok mana pun dia akan bersama dengan anak dia. Tapi waktu mak ayah susah, ada atau tidak anak-anak bersama dengan mak ayah mereka. Waktu kita sihat, ibu-ibu ayah-ayah sekalian, kita sihat, anak-anak berebut nak jaga kita. Kita pergi rumah A, B kata tak main rumah dia, pergi rumah B, C kata tak main rumah dia, berebut. Ibu-ibu ayah-ayah nak kenal anak soleh, anak soleha, nantilah kalau Allah panjang umur kita, kita sakit, kita tak mampu nak mandi sendiri, tak mampu nak makan sendiri, tak mampu nak urus sendiri, waktu tu kita akan kenal mana satu di antara anak-anak kita yang benar-benar soleh dan solehah, yang boleh jaga kita, yang boleh mandikan kita, yang boleh pakaikan pampers kita, yang boleh suap nasi kat kita, yang boleh bersabar dengan kita. Di hujung-hujung itulah Allah nak bagi syurga. Nampak? Bukannya di awal, di hujung-hujung itulah Allah nak bagi syurga. Tapisan demi tapisan Allah buat tuan-tuan. Begitulah dengan keadaan kita nak bertemu Al-Qadar. Tapisan demi tapisan Allah buat, Allah nak bagi syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau semasa ayat mak ayah kita pun kita tak boleh jadi anak yang soleh dan solehah, bagaimana selepas kematian mereka? Satu orang lelaki dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mak ayah aku sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Mak ayah aku mati dah wahai Rasulullah, aku tak ada dah mak ayah wahai Rasulullah. Tapi ni anak soleh, anak soleh. Dia kata, wahai Rasulullah, ada tak apa-apa kebaktian yang masih aku boleh lakukan terhadap ibu dan ayah aku wahai Rasulullah?
Sebab mereka dah mati dah. Wahai Rasulullah, ada tak kebaktian yang aku boleh buat lagi wahai Rasulullah? Nabi kata na'am. Nabi kata ada. Arba'atun asya', kata Nabi. Ada 4 perkara, kata Nabi. Taklah cerita 4 malam ni. Mau cerita 4 malam ni pakai qiyamul lail di sini kan. Satu sudahlah. Saya nak main tak main, nak main tak main sama banyak orang tadi kan. Buah hujung-hujung ni tuan-tuan. So, ustaz lain semua main depa dah balon habis lah. Main nak cakap apa pun tak tahu dah. Kan? Tuan-tuan dengar, dengar dah ni, dengar dah ni. Lebih kurang macam tu lah kan. Maka jawab Nabi SAW, tamu kata Nabi, as-salatu alaihima, salat atas keduanya, kata Nabi. Ulama kata salat atas keduanya ni salat apa? Iaitulah salat jenazah. Bila dengar macam berita mak kita tak ada dah, ayah kita tak ada dah, kita yang salatkan jenazah mereka. Kalau kita anak lelaki, azam, aku akan imamkan jenazah mak aku, ayah aku. Kalau kita anak perempuan, boleh sahaja kita salatkan jenazah mak ayah kita. Seperti hari ni duduk di belakang tabir. Kalau pergi Mekah, Madinah, setiap waktu ada salat jenazah, kita salat. Balik main di Malaysia, kita tak salat jenazah. Apatah lagi kalau jenazah tu mak ayah kita. Alangkah indahnya kalau waktu saat sakarat mak ayah kita, waktu tengah nazak, waktu tengah sakit tu, di sekeliling mereka itu bukanlah orang lain, bukanlah orang masjid, bukanlah orang surau, walaupun inilah antara orang yang akan main. Tapi alangkah indah kalau di sekeliling mak ayah kita waktu mereka tengah sakit itu adalah anak-anak mereka sendiri. Anak ada 9 orang. 9 orang tuan-tuan duk keliling mak ayah ni, duk baca Quran. Salah satu golongan yang syurga rindu, kata Nabi, talil Quran, orang yang rajin baca Quran. Syurga rindu, bukan dia rindu syurga tak. Syurga rindu ni orang ni. Orang yang suka baca Quran, orang yang rajin baca Quran, orang yang selalu baca Quran, syurga rindu. Tuan-tuan, anak ni baca Quran tuan-tuan. Walaupun mata ayah tak boleh buka dah, mata mak tak boleh buka dah, tapi telinga ni masih mampu untuk mendengar suara anak aku ni. Nah, sebab apa telinga masih mampu mendengar? Sebab sampai satu masa mak ni, ayah ni tuan-tuan, dia tengah nazak, dada dia kencang, anak akan main duk bisik kat telinga, ya mak, sebut kalimah ni, la ilaha illallah. Tuan-tuan, siapa ajak kalimah ni? Siapa talqin kalimah ni? Talqin makna dia ajak. Siapa ajak kalimah ni? Anak, tuan-tuan, anak. Ayah boleh dengar ni suara anak dia ni, ni suara anak dia sulung ni. Tuan-tuan, dia boleh cam suara anak dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayah saya hari tu lepas dia kena COVID, lepas tu dia kena pula tarik. Jadi tarik tuan-tuan, 15 minit saya balik sampai pun pukul 2 pagi lah. Mereka baca Yasin dan nampak kritikal, tapi alhamdulillah lah tuan-tuan, nampak dah semakin pulih. Cuma nak abang lepas dia kena tarik tu tuan-tuan, 15 minit tu, lepas daripada tu dia tak kenal anak-anak dia. Kok saya balik duduk ujung kaki tanya kenal tak siapa? Dia tak kenal. Saya sampai, saya duduk depan dia, kok saya tanya, hak ni kenal tak ni? Hak ni, saya duduk depan dia. Mata dia kabur, dia tak nampak waktu tu lah. Hak ni kenal tak siapa ni? Dia kata siapa? Tak kenal. Saya tanya dia, saya kata, ayah, ni kenal tak siapa? Dia dengar suara, dia kata, hak ni Ustaz Nazri Bollywood, dia buat macam tu. Maknanya dia dengar suara, dia kenal tak? Dia kenal tuan-tuan. Ibu-ibu sekalian, kita dah baca Quran, waktu mak kita nazak, ayah kita nazak, kita anak-anak dah baca Quran. Waktu dia tengah nazak, kita main dah talqin kat telinga dia tuan-tuan, la ilaha illallah. Anak tuan-tuan, anak. Bahagia tak mak ayah ni? Bahagia walaupun dia menghadapi saat sakaratul maut. Dan waktu inilah iblis, syaitan sangat berhajat daripada anak Adam. Waktu ni dia ada 2 waktu tuan-tuan. Antara salah satu waktunya waktu dia ambang sakarat. Syaitan kalau dia dapat waktu ni tuan-tuan, maka dia menang besar tuan-tuan, dia menang besar.
Waktu ni kalau dia berjaya sesatkan kita, dia berjaya lalaikan kita daripada menyebut la ilaha illallah, berjaya melalaikan kita daripada sebut kalimah Allah, maka dia menang besar waktu ni tuan-tuan. Pasal orang ni akan bersamanya dalam neraka wal'iyazubillah. Kita anak duk peringat kat ayah kita, kat mak kita, sebab kita sayang. Kita sayang mak kita, kita sayang ayah kita, tuan-tuan. Tapi janganlah duk ajak duk kira harakat sampai 9 harakat. Mak, ayah, sebut la ilaha illallah. Hak tu nak buat drama boleh ha? No, hak tu nak buat drama boleh ha? Kawan dah tengah nazak nak suruh baca sampai 9 harakat. Tu nasib baik lagi. Ini mau duk tanya, ustaz 9 harakat ke? Ha, duk tanya lah kan. Tuan-tuan, 2 harakat sudah ha. Atau apa nak pandai, dia kata 2 harakat ke 2 rakaat? 2 rakaat lagi lama. Kan? Sudah la ilaha illallah. Dia boleh sebut Allah tu pun tuan-tuan, alhamdulillah dah. Tuan-tuan. Dan lebih indah lagi tuan-tuan, andai Allah cabut nyawa mak kita, ayah kita, lepas daripada tu siapa yang uruskan jenazah mereka? Anak-anak. Dia tengok Pak Long duk mandi, ayah dia, Mak Long duk mandi, ibu dia kata, Pak Long boleh tak kami tumpang mandi sama, kami tumpang tolong mandi sama. InsyaAllah mereka akan bagi, mereka akan faham ni anak-anak dia, mereka nak bakti untuk yang terakhir ni, mereka nak tolong mandi jasad mak mereka ni. Pasal mereka tahu, mereka akan ingat bila mereka mandi jasad mak mereka, mereka akan ingat balik, flashback balik. Mereka akan teringat apa dia? Dulu ni, waktu mereka kecil, mereka tak kerti mandi sendiri. Siapa mandi mereka? Mak mereka. Yang duk jurui mereka, yang duk sabun mereka, yang duk bersihkan mereka daripada najis ni. Siapa? Mak mereka. Dia akan ingat balik satu demi satu demi satu bila dia uruskan, dia mandikan jenazah mak dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Dia kafankan mak dia, dia kafankan ayah dia, dia akan ingat balik tuan-tuan benda yang pernah berlaku dalam diri dia, tazkirah untuk diri dia. Dia akan ingat balik dulu siapa yang duk siapkan aku, yang duk pakaikan aku, yang beli baju kat aku, yang duk berbedak kat aku, bagi lawa, bagi comel, yang duk abang kat orang ni, anak aku comel ni, comel, bagi mak tu lah anak paling comel. Walaupun kadang-kadang anak dia rasa mak dia tak lawa, tapi mak dia tetap terima anak seadanya. Ibu sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia siapkan mak dia, dia kafankan mak dia, dia kafankan ayah dia. Sebab inilah kali terakhir dia siapkan mak dia, dia siapkan ayah dia untuk dihantar bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada lagi dah peluang lepas ni dia nak siapkan mak ayah dia, nak wangi-wangikan mak ayah dia, nak indah-indahkan mak ayah dia. Tak ada dah, sebab inilah peluang terakhir untuk dia buat semua benda ni. Alangkah indah kalau anak lelaki mampu untuk letak mak ayah di atas bahu mereka, mengusung masuk ke dalam surau, ke dalam masjid, keluar ke tanah perkuburan, letak di atas bahu supaya mereka berfikir satu masa dan ketika dahulu mereka lahir, mereka atas dunia ni bukan mereka boleh berlari dah. Mereka bertatih, mereka berjalan pelan-pelan. Waktu tu siapa yang duk dukung mereka ni? Bukan sedikit masa, lama duk dukung kita waktu kecil, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Siapa dukung ni? Yang tak pernah merenguk, tuan-tuan, duk dukung kita ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mak ayah kita duk dukung kita. Kita cuma nak usung mereka ni kali terakhir je, tuan-tuan. Nak bawa pergi tanah perkuburan, nak bawa turun dalam liang lahat. Peluang ni, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, dia takkan mai dah kat kita. Peluang ni takkan mai dah kat kita. Allahumma salli ala Muhammad. Kita pegang mak kita, kita pegang ayah kita waktu tu, itulah pegang, itulah sentuhan terakhir kita. Tak ada dah. Lepas daripada tu semuanya kenangan saja. Mai hari raya sallallahu ala Muhammad, Allah rindunya dekat mak, teringin nak peluk mak, no, teringin nak peluk ayah, kan? Tapi dah tak ada dah. Pergi kat tanah perkuburan, menangis je, tuan-tuan. Nak pegang tak boleh.
Sebab tu kalau orang kata rindu paling sakit ni, rindu orang yang sudah tak ada dah. Rindu pada orang yang tiada, itulah rindu paling sakit. Nah, sebab tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Andai ada lagi mak ayah kita, tolong manfaat betul-betul. Sebab bila tak ada ni, kita menangis macam mana pun, mereka tak akan hidup balik dah. Ingat, macam mana pun mak ayah kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, walaupun tak lawa macam ayah orang lain, walaupun tak comel macam mak orang lain, tapi mak ayah kita tak pernah buang kita. Mak ayah kita terima kita seadanya. Kita nak belajar, tak ada duit ni nak belajar, ayah kita sanggup turunkan maruah dia pergi jumpa orang, hutang, minta hutang dengan orang. Pasal apa? Pasal nak bagi anak dia sambung pelajaran ke universiti dan sebagainya, tuan-tuan. Tapi amat malang kalau ada anak-anak yang duduk universiti, bila sampai satu masa, satu hari mak ayah pergi melawat, dia malu nak turun. Alasan dia malu pasal apa? Pasal mak dia susah, pasal ayah dia susah, pakai pakaian pun copang camping, pakaian buruk, naik kenderaan buruk, dia malu nak turun, malu kat kawan dia, tuan-tuan. Rugilah kalau ada anak yang macam ni. Sepatutnya dia berbangga, walaupun dia susah, dia miskin, keluarga susah, keluarga miskin, dia patut berbangga sebab ayah dia berjaya meletakkan dia di Menara Gading, di universiti seperti keluarga lain yang kaya raya. Ibu-ibu, ya ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Inilah salah satu pintu syurga yang kadang-kadang orang tukar menjadi pintu neraka, wal iazubillah. Nah, sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerah macam mana pun hati kita ni, kita kalah dengan mak ayah kita. Macam tadilah, tuan-tuan, kalau gangster macam mana pun, waktu jatuh hukuman yang main peluk tu mak dia, ayah dia, tuan-tuan, ganah macam mana pun dia akan menangis. Baru dia rasa menyesal, dia baru dia fikir, waktu dia susah hari ni, waktu dia kena jatuh hukuman ni, kawan lain semua lari dah, tapi mak ayah tetap tak lari. Mak ayah tetap mai support dia, walaupun anak dia penjenayah, mak ayah tetap mai support, mai jumpa. Itulah mak ayah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka lah ibu ayah kita, bukan sekadar di atas dunia, tapi sehingga akhirat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan redha Allah Subhanahu wa taala terletak pada redha kedua ibu bapa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu kalau lagu raya hari ni, tuan-tuan, lagu raya kalau cerita bab-bab lain orang tak sedih, tapi kalau lagu raya tu cerita tentang ibu bapa, orang sedih. Tu kata ibu bapa. Nah, kalau sebut lagu raya balik kampung, tak sedih. Nah, lagu raya ucap selamat hari raya, tak sedih. Tapi kalau lagu raya tu dia sebut ibu bapa, dia akan main rasa sedih, tuan-tuan. Contoh lagu apa ni, sallallahu alaihi Muhammad, Mamat exist kan, duhai bunda, duhai ayahanda, dengarlah rayuan ananda yang jauh di mata. Tuan-tuan, hak tak ada kampung pun teringat nak cari kampung, walaupun duduk kampung ayak putih dah kan, dia nak cari kampung ayak merah pula kan, tak ada kampung. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sia-siakan pintu syurga yang Allah sediakan untuk kita. Nah, terimalah mereka seadanya, sebab mereka akan bersama dengan kita waktu kita senang, begitu juga waktu kita susah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat saya baca tadi tak dan habis, tuan balik cari sendiri kan. Surah Ali Imran ayat 17 tadi, sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan balik tadabburlah sendiri. Nah, di hujung tu Allah kata wal mustaghfirina bil ashar, beristighfar waktu sahur. Jadi ambillah peluang di hujung-hujung Ramadan ni, banyakkan istighfar, banyakkan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di waktu sahur. Kalau tak mampu nak tahajud sekalipun, istighfarlah, astaghfirullah, 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 banyakkanlah istighfar. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Sekadar tu yang baik terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala, lemah kurang kelemahan saya sendiri. Walaupun hakikat yang sebenarnya semua itu datang dan berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Doakanlah kesihatan untuk ibu dan ayah saya. Terutamanya ibu saya lah, nampak sekarang ni keadaan semakin, yalah, Sallallahu Muhammad nak tidur malam tak boleh tidur dan sebagainya, berat badan semakin susut. Doalah mungkin di antara ramai dalam ni yang doanya Allah makbulkan insya-Allah. Doanya Allah angkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin dalam ni ada yang soleh solehah. Allah perkenankan doanya insya-Allah. Saya minta ampun, maaf banyak-banyak andai terkasar bahasa, tertinggi suara, terlajak masa. Insya-Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita di lain waktu dan masa, dan mudah-mudahan juga Allah rezekikan kita untuk bertemu dengan satu malam yang sangat istimewa, iaitulah malam Al-Qadar insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya lupa tuan-tuan, di pintu tu ada tabung Tadika Islam An-Najah Bukit Minyak yang saya dan sahabat usahakan. Saya tak bawa tabung Seri RJ sebab tempat lain saya kutip dah Seri RJ ni, dan sini hampir sangat dengan Seri RJ. Sebab tu saya bawa tabung ni. Pasal dah dekat sangat dengan sekolah Almarhum Ustaz Bakri, saya tak bawa tabung tu di sini sebab saya maklum dan ma'ruf biasanya tuan-tuan insya-Allah di antara orang yang banyak menyumbang lah. Saya bawa tabung tadika saya, jadi tuan-tuan ibu-ibu nak menyumbang boleh masukkan dalam tabung tu insya-Allah. Kalau tak boleh bagi sikit, bagilah banyak. Kan? Kalaulah Allah Ustaz kami tak bawa duit contoh kan, sebab saya tak habaq pun nak bawa tabung apa ni, saya bawa on the spot je. Kalau ada, kalau tak ada nak buat macam mana? Tuan kata, ibu kata, Allah Ustaz tak habaq awal-awal. Kalau Ustaz habaq awal-awal kami boleh bawa tadi. Tak apa tuan-tuan, saya bukan jenis paksa orang. Cuma tuan-tuan, kalau betul-betul nak balik ambil, tak apa, saya tunggu. Kan? Saya tunggu. Sebab rumah dekat sini dah, kerja mana pun. Kan? Bawa aja. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih banyak-banyak, dan terima kasihlah tuan-tuan sebab setia sampai habis ni tuan-tuan. Anak kencing pun tahan tak pergi kencing kan, anak balik pun tak balik, tak bunyi motor. Tapi kalau dia tuntun motor keluar, saya tak tahu dia start kat luar kan. Tapi setakat lah, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak lah. Walaupun jam dah 11 suku lebih dah, masih setia lagi bersama. Mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat Allah untuk kita bersama, keampunan Allah untuk kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa pasangan kami ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunkan dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa mereka berdua ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami sewaktu kecil dahulu ya Allah. Ya Allah, seandainya kami masih ada ibu dan ayah ya Allah, izinkanlah kami untuk berbakti kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Izinkanlah kami untuk menjadi anak yang saleh dan salihah kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Jangan kau jadikan kami anak-anak yang derhaka dengan ibu dan ayah kami ya Allah. Jangan kau jadikan kami anak-anak yang menyebabkan ibu dan ayah kami menangis kerana kami ya Allah. Seandainya ibu dan ayah kami masih ada ya Allah, kau panjangkanlah umur mereka dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Kau berilah kami peluang ya Allah untuk kami memeluk erat tubuh ibu dan ayah kami ya Allah, untuk kami mencium tangan ibu dan ayah kami ya Allah.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau jadikan kami anak-anak yang saleh dan salihah Ya Allah, dan Kau kurniakanlah kepada kami Ya Allah anak-anak yang saleh dan salihah Ya Allah. Ya Allah, seandainya Engkau takdirkan ibu dan ayah kami pergi terlebih dahulu dari kami Ya Allah, Kau izinkanlah kami anak-anak mereka ini Ya Allah untuk menguruskan jenazah mereka Ya Allah. Kau izinkanlah kami Ya Allah untuk mandikan jenazah ibu dan ayah kami Ya Allah. Kau izinkanlah Ya Allah untuk kami pakaikan kafan menutupi tubuh ibu dan ayah kami Ya Allah, kerana ibu inilah yang telah memandikan kami sewaktu kecil dahulu Ya Allah. Ibu inilah yang telah memakaikan pakaian untuk kami Ya Allah. Izinkanlah kami untuk siapkan mereka buat kali terakhir Ya Allah, untuk menghantar mereka bertemu Ya Rahman. Izinkanlah kami Ya Allah, anak-anak lelaki mereka Ya Allah, untuk mengusung mereka menuju ke tanah perkuburan-Mu Ya Allah. Izinkanlah kami anak-anak lelaki mereka Ya Allah, untuk mengimamkan salat jenazah mereka Ya Allah. Mudah-mudahan doa kami Ya Allah diperkenankan oleh-Mu pada waktu itu Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ibu dan ayah inilah yang telah bersusah payah untuk kami Ya Allah, berkorban tenaga dan masa untuk kami Ya Allah. Kau balaslah kepada mereka Ya Allah, Kau balaslah untuk mereka Ya Allah dengan nikmat-Mu Ya Allah. Kau balaskan untuk mereka Ya Allah dengan nikmat syurga-Mu Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau jadikanlah kubur ibu dan ayah kami Ya Allah taman daripada taman-taman syurga-Mu Ya Allah. Jangan Kau azab mereka Ya Allah, jangan Kau azab ibu dan ayah kami Ya Allah. Kurniakanlah kasih sayang-Mu Ya Allah, kurniakan rahmat-Mu Ya Allah untuk ibu dan ayah kami di alam barzakh sana Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami juga bermohon kepada-Mu Ya Allah di kesempatan bulan yang sangat mulia ini Ya Allah, Kau rahmatilah guru kami Ya Allah, Kau rahmatilah sahabatku Ya Allah, almarhum Ustaz Bakri Yahya Ya Allah. Tempatkanlah dia bersama dengan orang-orang yang beriman Ya Allah. Tempatkanlah dia bersama dengan kekasih-Mu Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, perkenankan doa kami Ya Allah. Temukan kami dengan satu malam Ya Allah, temukan kami dengan malam Al-Qadar Ya Allah, temukan kami dengan malam Al-Qadar Ya Allah. Rezekikan kami Ya Allah, rezekikan kami Ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.